Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Tuan minat lagu apa? Saya berbagai-bagai. Lagu pop lah. Saya orang apa? Orang 90-an, lagu-lagu 90-an, 80-an ya. Salam hadir di Podixon, saya orang baru ya. Selamat datang. Live tanpa beg kuning ya. Ini boleh live tanpa beg kuning. Dia sebab waktu beg kuning, dia punya pantang larang dia banyak. Boleh ya? Okey, sekarang barulah kita boleh baca komen. Kenapa ni? Okey, saya baca komen kat sini lah. Semoga kenalan di dunia menjadi jiran di syurga insya-Allah jika kita bersama-sama nanti kita tu. Okey, sekejap bagi saya cerahkan dulu cahaya supaya anda boleh nampak dengan jelas. Sini pun cerahkan sikit cahaya supaya kita boleh nampak. Yang risau live saya tidak ada jerit-jerit, suara-suara tinggi. Saya seorang yang mencari ketenangan di waktu malam. Sambil-sambil kita teman lah. Teman meneman antara kita. Okey, boleh suara saya jelas dan video pun jelas, betul? Tuan, baju tuan pakai tu jual ke lawa lah? Baju ni dibagi oleh Abang Jebat pada saya. Abang Jebat anak Datuk Majid. Beliau yang reka, yang design, beliau yang buat Wangsa Warrior kan. So saya sudah bersama beliau sejak 1991 92. Ya, lama Yo Honey Badger, Tuan Fitri, tuan kena hack ke sebab selalu tengok stories gambar bukan-bukan? Ya kan, ya. Buat macam mana? Dah berapa lama Ustaz Syafiq pun dah buat pengumuman, dia bagi tahu orang ramai. Tak boleh buat apa kan? Tak boleh buat apa kan? Buatlah macam mana pun, macam-macam lah, tapi tak dapat. Okey. Daripada Joe, tuan tak buat cincin kayu ke? Saya tak buat cincin kayu. Kalau bab-bab cincin ni, saya nak bagi satu nama. Nama dia Fauzi Kagunas. Kan? TikTok dia Fauzi Kagunas. Boleh tengok situ. Beliau lah yang membuat cincin-cincin saya. Dan nak tempah apa, roket ke apa ke pada beliau. Beliau seorang OKU. Tapi dalam masa sama Allah bagi beliau kelebihan. Iaitu beliau boleh ada skill untuk buat cincin. Dia batu tu daripada kasar tu dia boleh buat sampai batu tu cantik, kilat cantik. Cari Fauzi Kagunas. Ya, boleh nah? Okey, saya baca komen kat sini. Tuan, tulang belakang saya resat kata bengkok. Saya minat Navy sangat tuan, penasihat tuan untuk saya. Lama dah sedih. Beginilah nasihat saya mudah. Setiap perjalanan yang Allah dah tentukan tu ada hikmah yang kita takkan tahu. Kan, tak dapat masuk Navy ke apa, tak apa. Kan, memang sedih waktu ni, tapi esok Allah akan bagi benda yang lain yang kita pun tak tahu. Okay? Tuan, betul ke bantuan dari Indonesia dah sampai ke Palestin? Tak ada. Banyak benda ni berita-berita yang tak apa-apa je. Kan? Nak masuk Rafah tu pun negara Isra tu dia tak bagi masuk. Itu pun Amerika nak kena ni bagi tahu, lepas 10 lori terak. Dia macam tu. Sedangkan ada beratus lori. Bayangkan macam tu lah. Bayangkan macam tu. Okay nah? Masalah benda jauh daripada kita kan? Tuan cerita pasal kembara berguru tuan. Saya dah letak banyak kali dah tu buat tu. Tuan Fitri, okey. 21 komen. Meja saya nak tanya, ya silakan. Okey, jap Tuan, apa tips nak hilangkan gemuruh? Gemuruh ni jiwa. Saya dah bagi cara mandi tu. Amalkan cara mandi tu. Mandi yang 7 kali siram dengan selawat tu. Amalkan. InsyaAllah lepas 2 mingguan duduk amal setiap kali mandi, anda akan dah boleh nampak lah. Sambil-sambil tu, amalkan zikir nafas. Zikir nafas yang paling mudah pun tak apalah. Maksud saya zikir nafas, ialah satu zikir, satu nafas. Contoh kita nak zikir apa? Zikir Bismillah. Ataupun zikir apa? Subhanallah. So satu nafas tu, Subhanallah. Tarik nafas, Subhanallah. Buat macam tu. Nah? Tuan pakai chain BP tu, tuan niat apa je? Saya sebenarnya saya tak pakai. Saya tak perlu pakai benda tu. Saya sediakan je. Dulu saya pakai lah. Saya tak perlu pakai. Okey, bagi saya baca komen sekali lalu. Okey, ada 18 komen lagi sebelum baca. Salam bosku, bila dah ada Al-Hansami, Habak bagi tahu sebab memang power. Alhamdulillah. Nanti saya sedang buat lagi dalam masa 2 minggu baru kita tu. Okey.
Assalamualaikum, apa pandangan tuan tentang ijtimak dan fatwa Majlis Ulama Dunia? Oh, minta maaf saya tak baca bab tu, saya tak tahu. Tuan cerita okey, nak tanya apa kelebihan contoh okey bab Cinoy ni buat produk lagi lah. Tuan, kalau Malaysia perang agak-agak palatan okey tak? Biarlah itu menjadi rahsia negara, saya takkan cakap ya ataupun tidak walaupun saya tahu banyak perkara. Kan saya cuma limitkan mulut saya daripada berkata-kata perkara yang lebih. Nah, doa anda doakan saya jadi menteri pertahanan ke apa, nanti saya bagi tahu kat parlimen. Saya kalau jadi menteri pertahanan berdesing telinga doang. Kan memang saya cakap direct ya. Buat apa kita tak ada kepentingan ya. Salam Sata Santai dari Kulim Kedah. Tak jauh ni. Nak lagu 80-an janji best, seorang-seorang nak dengar lagu. Dengar lagu orang boleh. Minyak tarung ada tak tuan? Minta maaf dah habis. Tuan cerita pasal pendekar dulu kala yang tuan jumpa di tangga masa tuan masih sekolah dulu. Okay. Dia punya badan dia tinggi satu tingkat. Sampai ke ni, lebih kurang 11 kaki, 12 kaki. Tinggi dia. Bayangkan saya kata satu kecil je. Yang tinggi. Dia punya keris saja panjang ni. Keris. Baju dia, pakaian dia daripada tengkolok dia bertanjak tu sampai ke kaki, tak pernah saya tengok orang pakai selengkap dan secantik itu seumur hidup. Tak pernah. Sampai sekarang sultan mana pakai ke, raja mana pakai ke, geng pakai busana tak sama macam dia, memang lain sangat. Dan beliau pun hanya senyum, dan waktu saya jumpa tu dia senyum dan hanya cakap sikit pada saya je. Saya terkejut, terkebir-kebir lari. Dia kata satu budak kan boleh lepas mandi tu. Dia akan tuala lagi. Itulah. Saya cerita lebih-lebih saya pun takkan cakap lebih-lebih lah. Takat tu je lah saya boleh cerita. Boleh nah? Okay. 37 komen, sabar. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih. Yang better kalau dah habis komen tu tap-tap screen. Habis komen ataupun tanya soalan, tap-tap screen. Dan supaya saya boleh membaca semua sekali ni nah. King John, tuan, ada petua nak turun berat badan, dah banyak petua yang dah cuba tapi tak berjaya. Amalkan IF, intermittent fasting. Boleh cari maklumat tu di Dr. Eric Berg. Tu rujukan pakar dunia lah. Saya pun merujuk ke situ je. Eric Berg. Okay. Eric, E-R-I-C, Berg, B-E-R-G. Eric Berg. Okay. Belajar dulu. Kita kena belajar, ada ilmu baru kita boleh dapat sesuatu kan. Kita bukan bidang tu, jadi kita tanya pada orang pakar bidang tu. Boleh ya? Salam tuan, saya peminat tuan. Salam dari Pulau Pinang. Baik, Penang mari. Nanti kita kena roti canai nasi kandang sama-sama nah. Okey, sebentar. 38 komen. Salam tuan Fitri daripada Luffy Senchau. Jam yang selalu tuan pakai masuk dalam hutan tu jam apa? Saya pakai T-Rex. Amazfit T-Rex. T-Rex 2. Saya pakai tu. Sebab ini waterproof, boleh masuk dalam air, berenang ke apa tak ada masalah. Dan juga GPS tu semua okey. Muhammad Fadli Sad, tuan, kaki akan kebas bila lama-lama bersila macam dengar khutbah Jumaat. Le baca Yasin ke normal ke tuan? Tak normal. Tapi kalau lepas 2 jam tu kebas lah. Kalau setakat 40 minit atau setengah jam pun dah kebas, itu masalahnya anda punya saliran darah anda tak lancar. Ada pula MP cadangan hantar makanan melalui helikopter. Ketua pemimpin Fatah dah kena tangkap. Fatah ni bukan kekali barut puak laknatullah. Okay, tasbih teras kayu minta maaf saya tak ada Petua demam denggi. Hadir tuan dari Bandar Baru Kedah. Jangan jadi macam ex-general kena lauk-lauk kat parlimen. Sebab itulah. Dia kena dia kena orang yang kerah macam saya, bantai lah. Ex-general tu bagus tu. Ex-general tu bagus. Dia memang orang yang bagus, saya tahu. Kan? Mungkin dah duduk dekat sana, cerita lain lah. Mungkin kesabaran dia tinggi kot. Intan Suhaila, petua nak kahwin. Nak kahwin dengan siapa tu? Assalamualaikum tuan, Negeri Sembilan menghadirkan diri support tuan. Terbaik.
Saya kalau negeri Sembilan je saya mesti cari masak lemak. Masak lemak salai apa-apalah. Salai itik ke, salai ikan keli ke. Oh, memang terbaik lah. Tuan, Pak Long yang mengubat Tuan masa kena santau lu masih ada lagi ke? Sudah meninggal dunia? Baru je meninggal dunia, sebulan 2. Assalamualaikum Tuan, saya berminat dengan video Tuan. Tuan orang Kedah ke? Ya, saya orang Kedah. Macam mana nak lancarkan saliran darah Tuan? Senaman. Dan juga ada pemakanan-pemakanan. Jaga pemakanan. Macam mana cara nak cari pemakanan? Rujuk pada macam contoh saya bagi tadi, Dr. Eric Berg. Okay? Betul berhenti ketum. Ini waktu saya live meniaga tadi, orang tanya, Tuan macam nak berhenti ketum apa semua. Okay, saya bagi ilmu tu. Assalamualaikum, bersara tentera hadir. Okey. Apa fungsi buluh perindu? Okey, ni produk lagi. Okey, saya bagi. Okey, ni macam ni sahabat. Ketum, dadah. Ramai dah orang jumpa Tok Guru Mat dekat Gunung Jerai tu. Kan, macam-macam orang satu Malaysia datang. Masalah ketum, masalah dadah. Dia punya ketagih tu kan. Ada satu cara, tapi kalau Tok Guru Mat bagi tu, dia akan bagi cara yang gunakan tu nyok muda tu, kelapa muda kan, yang bagus yang dah tumbuh, tapi guna kelapa muda, kikis dia punya tu, letak dalam sarung ke apa ke, kita biarkan tergantung tu, nanti dia akan keluar dia punya minyak, tak payah masak pun dia akan keluar, tak ada, tapi itu agak leceh sikit lah. Okay, jadi boleh, yang tu nanti Tok Mat, bila saya live dengan Tok Guru Mat dia akan cerita, anda salin dia tu. Okay, kalau macam daripada saya pula, gunakan teras kemuning hitam. Teras kemuning hitam, saya beberapa kali live tu saya tunjuk dah. Letak dalam cawan, gelas, tuang air panas. Nanti air tu tak lama dia akan jadi kuning. Ya, teras kemuning hitam yang original, bila kita letak, kita tuang air panas, dia akan jadi kuning. Minum air tu. Satu hari minum. Segelas nah. Okay. Segelas. InsyaAllah ketagihan dia akan kurang dan hilang. Pahit sikit lah, tapi itulah cara dia. Nah. Okay, dapat teras kemuning hitam. Cuba cari. Saya tak jual. Saya pun ada satu je untuk saya punya simpanan. Okey, saya baca komen sekali lalu. Ada 4 komen yang belum dibaca. Nak dengar juga petua kahwin Tuan. Petua kahwin, cuba tengok dekat, macam mana saya nak sebut? Saya tak boleh sebut tau. Social media lain. Nanti AI dia akan detect. Video, social media yang ada video panjang kan, tahu kan? Okey. Cari Tuan Hutan. Dekat situ ada kisah macam mana saya dengan isteri saya bertemu. Dekat situ saya bagi ilmu. Video tu dah lebih kurang sejam lebih. Sambil anda tenang-tenang, anda buka video tu. Mungkin nak tidur ke apa kan, anda buka. Anda dengar kisah hidup saya. Dekat dalam tu saya bagi ilmu, saya bagi petua, saya bagi pesanan, banyak benda tu. Semua hidup saya tak pernah buka kisah hidup saya tu. Saya baru buka 2-3 tahun lepas, itu pun isteri izinkan. Jadi saya buat satu video, tak silap saya video tu berapa ratus ribu ke juta kot dah view. Kan? Pergi dekat apa tu? Yang tu lah, yang orang letak video panjang-panjang tu. Kan? Saya tak boleh sebut kat sini. Kan? TikTok dah ada banyak pantang larang. Okay? Pergi, cari Tuan Hutan, video tu. Kan? Saya dah letak video tu dekat situ. Platform tu, platform tu. Yang ni. Saya pin. Saya pin. Okay? Kat situ, cari Tuan Hutan. Kan? Kat situ ada kisah pertemuan saya dengan isteri saya sekarang ni. Saya dulu kahwin, lepas tu saya jadi duda, tak nak kahwin semua ni, lepas tu perjalanan tu, lepas tu apa pesanan-pesanan tu. Amalkan itu insya-Allah. Ingat kita jumpa jodoh yang betul. Kena ingat betul
Dr. Fadilah Kamsah selalu pesan, dia kata apa? Kita bukan jumpa jodoh yang tak betul. Kita selalu jadi jodoh yang tak betul. Faham maksud tu? Allah dah jodohkan kita dengan orang tu, betul dah. Tapi kita yang selalu jadi jodoh yang tak betul. Faham? Tu ayat tu kena ingat. Kan? Selalunya macam tu lah. Okay? Okay, jom. Saya baca komen. Allah dia 40 komen. Jauhnya. Terima kasih Zaim Aziz bagi gift. Okay, subhanallah. Okay, yang lain tu, sahabat-sahabat, tap-tap screen je. Tap-tap screen je. Tap je. Takkan. Sebagai apa? Tap screen bukan bab duit. Tak ada duit pun untuk tap screen. Dia cuma sebagai tanda sokongan. Tanda sokongan. Sambil-sambil tap screen tu apa salahnya? Selawat malam-malam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tap screen kan? Okay, ya? Cara terbaik untuk kawal emosi dan anxiety tuan, zikir. Zikir sahabat. Zikir. Okay, 52 komen bagi saya tu nah. Mana nak saya trust kemuning hitam tuan, itu anda cari sendiri. Saya takkan beritahu banyak, cari sendiri. Dekat TikTok pun ada orang jual, pastikan yang original ya. Teras kemuning hitam. Ingat teras bukan kayu nah. Kita nak teras dia. Teras kemuning hitam tu boleh pakai selamanya ke atau sekali dua? Tak, dia selamanya, berlama benda tu. Okay, saya baca komen sekali lalu. Tuan boleh bagi tip untuk survive dalam hutan bila sesat? Saya dah bagi peralatan tu, pastikan bawa. Pastikan bawa. Kat video terbaru bawa. InsyaAllah. Sentiasa benda tu kat badan. Selain daripada tu, nanti kita akan ajar, saya akan ajar. Okay? Nick Nur Atikah. Thank you tuan sebab ajar ayat surah, ayat Taubah. Alhamdulillah, rasa tenang je dah, semua urusan mudah. Alhamdulillah, semuanya daripada Allah. Saya hanya menyampaikan. Saya pernah tengok video tu, syarat dengan ilmu dalam tu, sedih kisah tuan. Short, yelah. Perjalanan hidup, itu saja. Tak jumpa lagi, Allah tak bagi lagi jodoh yang terbaik. Bukan tu, Intan Suhaila. Kita selalu jadi jodoh yang tak baik. Tu je. Allah sentiasa bagi yang terbaik. Ingat ayat tu. Okay? Sesama manusia ni yang merosakkan apa yang Allah dah bagi. Okey, bagi saya baca komen, 11 komen lagi. Tuan, saya nak tanya tentang amalan surah At-Taubah tu, bila sepatutnya kita amal? Daripada Farida Roslan. Kak, mengamalkan sesuatu perkara, yang pertama hendaklah kita jaga niat kita. Kalau niat kita okey, kita okey. Kalau niat kita okey, insya-Allah. Cara nak amalkannya, akan nak baca lepas solat ke, akan nak baca sebelum tidur ke, akan nak baca pagi-pagi ke, akak bacalah. Kan? Yang penting bila akak bacakan sesuatu ayat, saya pun tak banyak amalan. Tapi kalau akak baca apa-apa ayat sebagai amalan akak, akan jadi amalan tu sebagai diri akak. Benda yang paling penting adalah kita kena faham apa yang kita baca dulu. Itu satu. Yang kedua, bila kita dah faham, yang paling susah nak dibuat ialah istiqamah. Mengekalkan amalan itu. Itu yang benda paling susah. InsyaAllah. Pelan-pelan kan? Boleh. Tips untuk darah rendah, minta maaf, saya tak ada tips tu. Saya dulu pun terkena darah rendah juga. Tuan, macam mana adab nak berguru dalam silat seperti mana yang dilakukan sekarang? Kita jagalah adab dan adat, berlemah lembut dan juga jangan membesarkan diri depan guru. Kita belajarlah apa yang guru nak belajar. Walaupun kita lebih pandai daripada guru tu, janganlah kita tunjuk. Itulah adab nak berguru. Okay, jangan spam komen. Master, saya minat dengan anak buah tuan, nama dia Cekodok. Cekodok tu bakal bini saya tu. So janganlah kacau dia. Kalau minat, tak cakaplah kat dia. Jangan cakap kat saya. Selain nak rawat ketum, apa lagi hasad teras komunitas? Okey. Pukul berapa ni, Kak? Pukul 1.
Tuan boleh share sikit adab-adab mula kita masuk dan keluar hutan dan larangan-larangannya. Dalam hutan ni, dia sebelum saya cakap pasal hutan, okey, saya akan jawab ni. Daripada Hafiz Jedin, beliau tanya, Tuan boleh share sikit adab-adab mula-mula kita masuk dan keluar hutan dan larangan-larangannya. Okey, saya akan jawab yang tu. Boleh nak? Okey, stop komen supaya saya tak terlepas. Terima kasih yang tap-tap screen. Tap-tap screen je. Okey. Saudara, hutan ni ada banyak jenis hutan. Okey. Kadang-kadang saya tergelak. Tapi saya diam lah. Saya tak nak lah membalas komen-komen tu sebab saya faham. Sebab mereka tak tahu. Mereka kata, Tuan masuk hutan tu tak nampak macam hutan tebal ke? Kat situ saya tahu bahawa mereka tak tahu. Pada mereka, hutan tu adalah apa yang nampak dekat tepi jalan raya. Sedangkan kat tepi jalan raya, itu bukan hutan. Itu belukar. Yang penuh dengan duri-duri, penuh pokok rapat-rapat. Hutan sebenar-benarnya ada beberapa level. Ada hutan sekunder, ada hutan primer, ada hutan dara. Okey? Hutan ada 3-4 jenis hutan. Dia ikut stage-stage. Hutan yang sudah diteroka, yang sudah diambil balaknya, sudah diteroka lah, atau pernah jadi ladang sawit ke apa ke, kan? Dia punya vegetation dia lain, pokok-pokok dia lain. Dia tu akan tumbuh apa ni rotan resam, lambak rasak, pokok resam penuh. Jadi lepas tu dia penuh dengan duri apa semua berkait-kait, berlambak, buluh-buluh pun banyak. Itu yang bekas sudah diteroka. Bila dah lama sikit, dia akan masuk ke dalam hutan, primer, sekunder apa semua tu, dia akan jadi hutan tu berlainan. Macam saya masuk ke hutan dara yang betul-betul tak pernah disentuh beratus tahun, kan? Tak pernah ada pembalakan apa situ. Itu bawah dia clear. Bersih je. Lapang je sebab vegetation dia dekat atas. Sebab pokok-pokok mengejar matahari, dia dekat atas. Itu berbeza. Sebab tu kalau orang kata, Tuan, saya tengok, adalah komen-komen kat video saya senyum je. Sebab apa? Saya tahu mereka tak tahu. Saya tahu bahawa yang menulis tu, dia tak tahu. Dia tak tahu apa pun pasal hutan. Dia tak ada pengalaman pun. Tapi dia nak entam saya. Saya senyum je. Okey. Pada saya takkan layan komen-komen tu. Saya kata, tak apalah. Belajar lagi. Kan? Okey. Balik pada soalan tadi, apakah adab-adab dia? Sebenarnya sahabat, kan, apa-apa adab pun boleh. Apa-apa adab pun boleh. Anda baca bismillah selawat masuk pun tak apa. Anda tak baca apa pun tak apa. Cuma, saya adalah amalan-amalan saya yang saya buat setiap kali nak masuk hutan. Macam hutan-hutan ini saya tak baca. Saya tahu saya nak masuk ke dalam hutan yang pekat. Ya, kata orang hutan dara, hutan apa semua. Baru saya baca sebab saya ada sebab-sebab dia. Ada sebab-sebabnya. Berdasarkan pengalaman saya. Setakat masuk hutan-hutan rekreasi, saya tak baca apa pun. Saya relax, dia baca bismillah je lah. Okay? Di mana-mana tempat pun kita berdiri kat dunia ni, kita jangan sombong, kita jangan bongkak, bercakap besar. Kita jangan tu sama saja. Baik di bandar pun kita jangan macam tu. Apa lagi dekat hutan. Jangan jerit-jerit dalam hutan. Sama juga dekat tengah bandar pun jangan jerit-jerit dekat tengah bandar. Betul tak? Jangan cakap besar dalam hutan. Sama juga dekat bandar, dekat pekan pun jangan cakap besar. Sama je. Dia terbalik kepada kita punya sikap. Itu saja. Itu je. Orang kata apa pantang larang, sebenarnya tak wujud pantang larang dalam hutan. Geng pembalak masuk redah macam tu je. Yang bukan Islam siap minum arak dalam tu, enjoy, tengah-tengah terbalik. Kan? Yang rumah-rumah kongsi yang ada dekat balak tu siap bawa pelacur daripada luar. Saya tahu. Kan? Ya, dia ada non-Muslim, dia punya pasal lah. Minum arak tu, dia punya pasal lah. Betul? Sebenarnya, tak perlu risau pada lautan. Jangan terlalu trauma dalam hutan. Ni yang saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Saya dah pusing hutan satu Malaysia dah. Alhamdulillah. Yang geng-geng balak, yang geng-geng nak buat kebun, tanah haram semua tu. Bawa macam-macam binatang dengan kotoran. Bertenang je. Geng balak tu pergi situ, penuh tin arak. Botol arak. Kan?
Belum tanya bab-bab perempuan pelacur masuk situ lagi. Sebenarnya tak perlu. Cuma kita ni, kita kena jaga adab kita. Di hutan pun je kita jaga adab kita. Bukan kerana hantu setan. Di bandar pun sama juga. Okay? Clear? Itulah. Sebab tu bila orang tanya, tuan, apa amalan saya? Saya bagi tahu, ini amalan saya. Ini amalan saya. Itu je saya bagi. Tenang je. Tenang je. Itulah yang sebenar-benarnya. Sebab tu orang kata nak berguru bagi habis. Jangan berguru separuh-separuh, nanti kita mula fikir bukan-bukan. Macam dalam TikTok ni saya akan letak pendek-pendek je. Saya takkan bagi nak ilmu saya semua habis-habisan. Sebab perkara-perkara begitu kena jumpa depan mata. Kena jumpa depan mata. Betul? Baru kita boleh bagi. Okay? Okay? Clear nah? Kerana jin, syaitan bukan ada dalam hutan sangat. Kat bandar banyak, kat rumah orang pun banyak jin setan. Kat kampung-kampung pun banyak. Cuma membezakan kita dalam hutan dengan luar hutan ialah sikap kita, adab kita. Kalau kita dekat bandar perangai huha-huha, cakap lebih kurang lepas, tiba-tiba masuk hutan kita nak jadi baik. Kenapa pula? Betul tak? Kalau sikap kita kat bandar baik, insya-Allah dalam hutan pun baik juga. Sama je. Kalau kita suka menolong orang, sayang pada kasih sayang, kita sayang pada makhluk, kita sayang pada kucing-kucing yang di jalanan, kita sayang pada binatang-binatang dekat bandar, masuk hutan pun kita akan sayang pada binatang-binatang. Dalam binatang dalam hutan boleh bau peluh kita tu. Dia bau. Dia tahu kita penyayang atau tidak. Sama kucing-kucing kat jalanan tiba-tiba datang dekat kita sebab dia tahu kita ada sifat penyayang. Macam tu. Okay? Okay, clear nah? Biar dengar daripada orang yang biasa masuk hutan. Jangan dengar orang yang pergi rekreasi 1 hari 2 hari tapi bercerita macam dia pakar hutan. Dan kita pun senyum mendengar je. Okey. Oh ya ke? Oh macam tu. Oh macam tu. Kita pun dengar lah angguk. Macam tu. Okay. Biar dia kata dalam hutan macam tu. Kita pun senyum. Oh ya ke? Oh. Kita bodoh je dengar je. Buat macam tu je. Tapi hakikatnya itulah dia. Ya? Pengalaman saya masuk hutan, nak jumpa jin susah dah hutan. Kat luar banyak, kat taman mainan kanak-kanak pun ada jin. Betul. Kat rumah-rumah orang, dekat tepi-tepi kampung, lagi banyak jin setan. Dalam hutan tak banyak. Sebab tu saya lebih risau binatang daripada jin dalam hutan tu. Lagi susah. Sebab binatang tak ada akal. Binatang tak ada akal. Binatang dia tahu dia lapar je nak makan, dia rasa terancam dia akan serang kita. Kan? Itu je. Itulah binatang. Itulah haiwan. Saya lebih risau binatang apabila saya masuk hutan. Saya tak risau jin setan ni. Okay. Lepas tu tanya, tuan masuk gua tak takut? Nak takut apa? Saya masuk gua, benda pertama saya risau ular. Ular ke ada rimau tengah duduk lepak situ ke? Saya lagi risau tu. Saya tak risau jin setan. Tak risau apa? Kan? Jin setan ni insyaAllah kita baca ayat kursi ke apa kan, lari terabur. Tapi binatang dia rasa terancam, kita baca apa pun dia tibai kita juga. Kan? Binatang saya risau sebab Allah jadikan mereka tak ada akal. Mereka lapar, mereka nak makan. Itu je. Mereka rasa terancam, dia serang kita balik. Itu je. Faham tak? Harap dapat ilmu malam ni. Jangan takut. Tu orang tanya, tuan komunis? Ya, komunis duduk dalam hutan berpuluh tahun. Ya, of course lah, komunis pun ada kena juga dengan jin-jin dalam hutan tu. Tapi dia dia boleh hidup berpuluh tahun. Puluh tahun, bukan puluh hari. Komunis, bukan orang Islam lah tu. Okay, yang kita Islam lah takut je hutan. Relax lah. Tuan, kalau tersempat gajah apa boleh buat? Yang pertama, tolong jangan bergerak apa-apa, undur pelan-pelan. Paling risau apabila jumpa dengan gajah, saya nak pesan 2 perkara. Kalau jumpa dengan gajah, yang pertama anda cepat-cepat
tengok yang mana satu dia punya gajah tunggal. Dia punya kepala tu. Gajah jalan sekawan. Cari, tengok betul-betul yang mana dia punya, orang panggil leader alpha dia. Itu satu. Kerana itu akan sangat agresif. Dan yang kedua adalah tengok betul-betul anak gajah tu ada kat mana. Anak gajah yang kecil-kecil tu tengok ada kat mana. Kerana dia punya ibu akan bersikap sangat protektif. Binatang pun sayang anak lah. Dia akan ibu dia akan sangat garang. Yang itu berhati-hati. So saya pesan saya lagi, kalau bab gajah, 2. Yang pertama, kepala dia, bos dia. Yang kedua, pengasuh kami panggil gajah tu, betul. Orang panggil gajah pengasuh. Ataupun gajah, orang panggil alfa lah, kepala dia. Dalam sekawan tu, dia ada satu. Yang kedua, tengok anak dia. Dalam hutan ni tak macam kat Afrika. Gajah kat Afrika perangai dia lain. Kawasan dia terbuka. Hutan, kawasan kita sempit. Kan? Kawasan kita sempit. Jadi macam saya cerita, saya pernah kena kepung dengan gajah. 4 jam saya bercakap. 4 jam saya bercakap dengan gajah. Jarak dia saya dengan TV saya ni je. Tak tahu nak sebut apa dah. Waktu tu tak tahu dah nak baca apa tu, pengalaman saya sendiri. Kena kepung dengan gajah. Taklah banyak, 30 ke 40 ekor lah. Waktu malam lah tu. Saya dengan pelatun saya terkedu. Terdiam kat situ nak kata apa. Saya terpaksa berdiri dan bercakap 1 jam. Lepas tu duduk. Tak bergerak lagi. Lalas saya terus bercakap sampai pukul 2 pagi. 4 jam total. Dia faham ke? Ya, saya dengan niat hati saya, dia faham tak faham terpulang kat dia. Aku khalifah kat bumi, aku akan cakap. Dia mungkin tak faham apa saya cakap, tapi dia dengar intonasi kita, dia tahu. Pernah baca story tu kan? Saya dah pernah tulis kan? Saya kena kepung, pelatun saya kena kepung. Dia cuma tak lintas saya punya tali je. Tali yang saya bacakan ayat-ayat Quran tu. Tali tu, tali Allah, tali bang. Bukan tali besar pun, tali macam tali rapia tu. Saya ikat pokok ke pokok, saya buat bulat tu. Dia tak lintas pun dia tu. Walaupun dia punya kaki dia ni tali, kaki dia duduk macam tu, dia tak lintas. Tinggi mana tali tu? Tinggi pinggang kita. Tali perimeter. Ya betul, tali perimeter. Saya buat sendiri. Saya tak benarkan anak buah saya tu. Saya buat sendiri. Saya bacakan ayat-ayat doa sendiri. Saya ikat sendiri. Tanyalah sejarah ni. Dekat 16 RMD, Battalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja. Tanya sejarah ni. Kejadian dekat mana? Kejadian dekat siapa biasa pergi Gua Musang, masuk ke dalam ke Kampung Abdul Rahman. Lepas tu ada kampung asli, kita kena naik bot kan, ikut masuk ke dalam tu. Kampung Lebih atas lagi, sejam lagi lepas tu kejadian kat situ. Elok pula kejadian saya dengan pelatun saya sesat dalam hutan. Sebab sesat tu lah saya ambil tindakan. Dah sesat kan. Sungai Lebih, betul, Sungai Lebih. Tapi Sungai Lebih tu bawah lagi, kami naik ke atas lagi. Sungai Kelantan kan, lepas tu dia ada pecahan Sungai Lebih betul. Antara kita ikut Sungai Kelantan tu masuk ke atas lagi. Saya dengan pelatun saya sesat. Okay. Alhamdulillah sampai pukul 2 pagi, 4 jam saya bercakap dengan gajah tu. Cakap saya sampai kering tekak. Sampai saya terduduk, saya tawakal, ya Allah, aku tawakal padamu. Hidup, kalau aku mati, matilah. Hidup, hiduplah. Dan saya punya pelatun semua senyap sunyi, menggigil-gigil. Saya kata sabar. Apa dialog cakapan tu? Okey. Nak tahu saya cakap apa? Saya cakap macam ni. Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Saya cakap macam tu je. Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Kan? Kenapa tak tembak gajah tu? Agak-agak kamu kalau saya keluar tembak sebutir peluru, apa berlaku dengan 30 ekor, 40 ekor di tengah kepung kami ni? Kalau tiba-tiba dia mengamuk, rap dia masuk, dia pijak kami semua habis. Betul. Kejadian pukul 10 malam. Dalam keadaan gelap gelita. Jarak tak jauh ni. Saya dengan TV saya ni je.
Itulah apa yang saya cakap, kamu makhluk Allah, aku makhluk Allah. Aku datang sini untuk cari rezeki. Janganlah kamu buat apa-apa pada kami. Sekian. Ingatlah perjanjian kita dengan Allah. Saya bercakap bahasa Malaysia. 4 jam. 4 jam. Berapa orang semua dalam tu? Ada dalam 30 orang. Dia macam ni. Di bukit dia tinggi macam ni. Tinggi. Lepas tu bukit dia tinggi sebelah sini. Lepas tu ada anak air sungai dalam ni. Kecil je. Macam air terjun kecil je. Kami berkelah kat situ. Berkelah pula dah, apa orang panggil tu? Harbor lah, harbor. Bercamping kat situ lah. Dah sesat. Duduk situ. Buat pengkalan. Buat pengkalan situ. Kau susah bila kita buat live ni bercakap dengan orang-orang. Kalau kita kata buat tu, guna terminologi tentera, diorang tak faham. Kita pakai kita berkemah situ. Saya ikat tali. Saya ikat sendiri tali perimeter tu. Saya ikat, saya bacakan doa-doa dia, saya ikat. Daripada pokok ke pokok, saya ikat sampai bersambung balik. Semua 30 orang duduk dalam tu. 30 orang duduk dalam tu. Sebab saya pesan kat anak buah saya, jangan siapa nak kencing, lintas kencing masuk balik. Itulah tepat ke 10 malam. Gajah datang. Anak buah tuan ada kata tu, ya. Lepas tu, lepas pukul 2 pagi tu, saya dah terduduk dah tu dah. Bayang torchlight daripada anak buah saya semua saya suruh suluh ke depan saya. Yang sedangkan keliling ni penuh. Suluh ke depan je. Sebab saya nak bercakap. Bila saya bercakap sampai bateri habis lah. Lepas tu duduk. Duduk pun pening. Tak tahu nak buat apa dah. Tawakal Allah, ya Allah, mati-mati aku. Dan lepas tu saya pun elok lebih kurang pukul 2.30 ni tu lah lebih kurang. Gajah-gajah ni berkumpul semua sekali, dia datang ke depan saya. 30-40 ekor. Memang kami nampak semua ni. Tu dia. Kelabu semua tu dia. Boleh kira lagi. Siap boleh kira. Itu kami tahu 30 lebih ekor tu. Lepas tu dia terus berjalan, menjauhkan diri daripada kami. Lepas tu dia panjat. Dia panjat ke bukit tinggi tu. Sampai ke atas bukit tu dia mengamuk. Kita dengar. Gelak gelita kan. Wow. Dia mengamuk-ngamuk. Dia bunyi, dia patah-patah ke apa semua tu. Lepas tu dia belah. Saya pun tidur lah. Besok pagi bangun. Dah lega lah. Selamat. Allah selamatkan kami. Bila bangun, elok saya tengah breakfast pagi. Breakfast secara askar lah. Dah hutan kan. Tengah-tengah breakfast tu, 2 orang anak buah saya datang. Tuan minta maaf tuan. Tuan minta maaf tuan, kami salah tuan. Apa benda korang buat salah ni? Dia tanya apa benda? Tuan semalam tuan, waktu petang semalam, waktu kita sampai dekat simpang air tu, turun bot tu kan, kami 2 sembang. Korang sembang apa? Diorang kata, ni tuan, kami sembang, ada gajah lah kan, ini kau dapat anak dia buat sup sedap ni. Saya tengah-tengah breakfast tu dengan mestin saya letak, saya kata patutlah gajah tu datang. Dah minta sangat nak jadi buat sup tu, dah hantar anak dia tu buat sup. Ambil lah buat sup. Tak ada tuan, kami minta maaf tuan, kami minta maaf. Tuan kata dah lepas-lepas. Jom patutlah kan. Orang lain yang cakap ni bos yang kena mengadap. Betul dia hantar anak dia. Patutlah saya duduk depan mata ni, ibu dengan anak depan mata saya. Dia hantar anak tu. Cerita je 2 orang tu kan. 2 orang tu bukan saya punya platoon. Mereka adalah orang tumpangan. Mereka adalah kerani. So mereka dihantar masuk dalam platoon saya, masuk untuk buat ni. Elok dia orang dua bersembang pula. Cantik. Kan? Tak pasal-pasal dia. Anak buah yang bercakap, bos yang kena. Bos jawab. Gajah boleh dengar ke jauh? Tak jauh pun. Bukan gajah tu sebab waktu kami turun bot, cerita dia petang sebelum tu, kami turun bot, elok-elok turun bot, nampak dah gajah kat depan. Tapi jarak dia jauh lah, lebih kurang 100-150 meter. Yang 2 orang ni bersembang. Dia bersembang. Tu lah. Pengalaman. Bayangkan waktu tu saya budak lagi. Umur saya baru berapa? Waktu kejadian tu umur saya baru 20 tahun, 21 tahun. Ketua Platun.
Waktu tu dah menghadap gajah dah, ya Allah. Anak buah saya semua tua daripada saya. Saya lah ketua pelatun, lieutenant muda, kan? Muda lagi, budak lagi. Hantar gajah. Dia hantar anak dia, hadap. Itu boleh cerita bab gajah tadi tu. Panjang bertugas bertembung harimau tak pernah 4 kali. Lepas sesat 3 hari tu sesat. Kan? 3 hari 3 malam sesat. Macam-macam teknik saya buat nak dapatkan balik petanda panduan. Penatlah kami. Sampailah terjumpa satu bekas trek balak lama. Trek balak tu dah tak nampak rupa macam trek balak lah. Tak nampak macam jalan balak lah. Dah jadi penuh dengan pokok-pokok. Tapi saya tahu ni trek balak lama. Alhamdulillah kita dengar. Bila kita dah jumpa macam tu, kita lega. Sebab kita dah jumpa kesan-kesan manusia. Bekas tinggalan manusia. Okey, jadi ikut trek balak tu. Tengah-tengah merentas trek balak tu, jalan-jalan, prap. Bunyi apa benda ni? Saya duduk depan sekali sebab saya pegang peta dan kompas. Ketua pelatun. So pelatun saya sendiri belakang ni. 30 orang. Saya depan sekali. Orang belakang saya punya juru radio. Orang yang bawa radio set kan. Dia kesian lah sebab bawa barang berat kan. Saya dengan kompas kan, dengan peta. Dulu mana ada GPS. Ini kisah tahun 98 ni. Kan? Duduk berjalan-jalan, sekali dengar buruk, saya pun berhenti. Tak tahu apa yang datang depan mata saya. Tuhan. Seladang. Satu grup seladang melintas daripada, ini trek balak. Trek balak kan, ni bukit, macam tu. Trek balak duduk tengah-tengah. Daripada bawah bukit ni je naik ke trek balak ni, je naik ke atas. Dan daripada bawah ni je naik ke trek balak tu, lepas tu je naik. Depan mata saya ni, seladang. Bang. Seladang bang. Tembak 5 butir peluru dekat badan dia, tak tentu dia jatuh lagi. Pernah pergi zoo negara? Tengok seladang besar mana. Besar bang. Besar. Dengan dia punya kulit dia tebal. Dia bukan macam lembu. Kita tembak 2-3 butir pun tak jatuh bang. Terdiam saya, terkedu saya tengok seladang. Duduk. First time tengok. Kenapa seladang ni berlari? Satu grup ni. Adalah belas-belas ekor. Duduk. Menggeletar saya. Saya pegang saya punya juru radio ni. Duduk diam. Ni lalu tu. Bila je dah lalu tu, kan, saya diam. Saya duduk pelik. Kenapa seladang ni lari? Tiba-tiba nampak kat belakang tu elok je. Seekor rimau dengan anak dia 2 ekor. Jantung ni rasa macam nak pecah. Lalu depan mata saya, jarak 20 meter, harimau tu. Rupanya harimau tu tengah memburu seladang tu. Yang saya risau sebab ada anak kecil dia tu. Anak harimau tu saya risau sebab saya tahu mak dia akan jadi sangat-sangat agresif. Sangat-sangat garang. Kan? Depan mata saya, terkedu saya. Dengan senjata saya. Nak kata apa? Tengoklah. Dengan harapan, janganlah kau pandang sini. Buat dia tengah memburu seladang tu, dia pandang situ. Dia nampak saya pula, sudah. Kelang kabut saya lari. Betul. Tapi terdiam, tengok depan mata. Terus saya berundur belakang. Bagi tahu pelatun, berhenti. Semua berhenti. Duduk lu. Tarik nafas. Tarik nafas lu. Kau tak sampai umur saya. Sebab saya tahu dia akan serang di depan sekali. Confirm saya kena. Nasib baik rimau tu tak patah balik. Dia kata, ada manusia lah, jahanam. Saya selamat atau ke mana? Tak tahu kenapa. Kerana bau badan kita, angin daripada depan. Jadi bau peluh saya ni ke belakang. Bau badan kita ni ke belakang. Angin tu, waktu jalu kat trek balak kesan angin daripada depan, so bau badan saya ke belakang. Kalau dia boleh bau saya, mungkin dia akan, harimau kan sangat sensitif, bau dia boleh bau jauh kan. Kalau angin saya ni daripada belakang ke depan, confirm harimau tu akan pusing. Lauk seladang tak dapat. Kita try manusia lah, lauk manusia pula kali ni. Jahanam aku. Kan? Jahanam aku. Kan? Itulah. Tu.
Macam-macam lah dulu. Ini kisah waktu saya umur 20, 21 tahun. Waktu lieutenant muda. Budak lagi waktu tu. Dah kena pimpin platoon. Masuk hutan, keluar hutan. Sesat lagi tu, ini macam-macam. Kena kepung gajah. 3 hari, 4 hari, masuk hari keempat baru kami betul-betul dapat berjumpa balik dengan platoon lain. Dengan OC sekali. Ya Allah, seksa dah hutan tu. Lepas tu saya kata, bila dah hutan ni, dia ada permainan dia. Dia ada permainan dia. Orang kata, tuan, macam mana tuan pakar? Tuan pakar hutan, tapi macam mana boleh sesat? Bang, doktor pun sakit jantung, bang. Okay. Dia tak kira. Hang pakar lah. Masuk hutan, dia ada permainan-permainan dia. Kita bukannya sentiasa 24 jam alert. Kita ada masa leka kita. Kita ada masa kita punya malas kita. Kan? Macam tu lah. Sama je manusia. Sama je. Pakar macam mana pakar pun jahanam juga. Sebab tu kena ada standby. Okay. Tuan yang lagi 3 tu nantilah. Tu next lah. Kan? Tu next lah. Okay. Pengalaman semua ni kat area kota tidak dekat ni. Yang gajah dengan seladang dengan rimau ni dekat Gua Musang. Kat Gua Musang. Gua Musang masuk jalan tu sampai ujung, jumpa Kampung Abdul Rahman ni. Orang Kelantan tahu kot. Ujung tu Kampung Abdul Rahman ni. Dulu kecil tu. Lepas tu daripada situ naik bot. Dia ada JT, bukan JT lah, dia punya ni. Kat situ Sungai Kelantan dia besar. Sungai Kelantan besar tapi cetek. Cetek tapi air laju lah. Sampai situ kena naik, kami naik bot pula ikut sungai tu sampai ke dalam juga, jumpa kampung orang asli dekat tepi sungai. Ingat ke soalan tu kami bertanya, nak tanya dia, sungai lebih kat mana? Minta maaf nak tanya, sungai lebih kat mana? Orang asli tu jawab selamba je. Tak jauh, depan tu je. Dia punya tu panjang. Tu panjang. Macamlah depan tu, corner tu je jumpa dah. Rupanya tu dia lagi sejam. Orang asli kalau jawab saya tak percaya dah. Dia punya tu tak jauh, depan tu je. Tu dia tu, dia punya tu panjang tu. Jauh. Tu jauh tu. Tapi memang betul jauh. Kita sungai lebih kat mana? Aduh. Yang bestnya kami terlepas sungai lebih tu. Tengok peta, ini bukan dia ni. Terlepas. Lagi jauh daripada tu. Kat situ sesat. Dia punya tu 10 harakat. Jadi, ya. Kalau dia kata tu, itu lebih kurang 1 jam. Setengah jam. Tu. Kalau tu panjang. Okey. Allahu Akbar. Santai-santai lah malam-malam ni. Okay? Santai-santai lah. Jangan serius-serius. Okay? Okay, saya baca komen ni lah. Komen laju ni. Pernah jumpa harimau lah. Baru cerita tadi. Pengalah. Tuan, kalau tentera boleh tembak binatang ke dalam keadaan terdesak? Kalau kami tembak pun kami tak cerita. Don't shoot and tell. Okay, rokok ketum ni saya dah ajar tadi dah. Kan? Gunakan apa ni? Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Kemuning hitam. Teras kemuning hitam. Rendam dalam air. Minum tiap-tiap hari. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ops pemburu Thailand pernah join tak tuan? Saya tak pernah terlibat direct dengan pemburu Thailand tu, dengan ops tu. Tapi sebab kami buat op gubir kan, op gubir, op banding semua tu, memang salah satu tugas ialah menghalau ataupun mengejar pemburu Thailand ni. Tuan, kalau bawa najis gajah sikit ada risiko ke tuan? Tak ada masalah. Okey, saya baca komen sekali tu. Dia banyaknya komen. Tuan pernah masuk area op balasah tak? Serudung. Serudung lah. Daripada Keningau kan? Keningau
Naik helikopter kalau naik kita ni. Ok Balasah, Serudong lah. Lepas tu Kalabakan. Serudong dekat tu. Astaghfirullahaladzim. Apa satu lagi tempat ni? OC ni tempat tu. Astaghfirullahaladzim. Long Pasir, Bakalalan, Long Pasir. Lepas tu Seliku. Saya duduk Seliku, saya duduk dekat Kalabakan. Seliku sekali, Kalabakan sekali, dengan Serudong sekali. Jadi anda faham lah. Banyak yang pengalaman saya kat Belasah tu cukup dekat tu lah. Saliliran, Bantul ya, terima kasih. Ingatkan saya. Banyak sangat operasi kita peta dekat Malaysia ni, dah pening kepala dah. Saya banyak sangat. Pulau, 44 pulau dekat Ok Pasir tu. Dan kepala saya. Ok Belasah, daripada situ ke situ ada apa-apa. Saya ingat lah semua. Okay. Tu untuk Belah Sabah je. Kalau Kalabakan tu, saya jalan kaki daripada Kalabakan, masuk ikut dulu. Itu dulu, sekarang jalan Grewel kan, dah buat jalan tar kot. Dulu masih jalan Tanah Merah dan masih lagi jalan hutan. Daripada Kalabakan berjalan kaki tembus sampai ke Sapulut. Orang Sabah, Sapulut. Saya jalan kaki daripada Kalabakan. Masuk tembus sampai ke Sapulut, Sapulut naik terus lagi ke Nabawan. Saya jalan kaki. Jadi boleh tahulah jauh dia macam mana. Orang Sabah tahu apa yang saya jumpa dalam tu kan. Tu tak simpan betul. Kalau daripada Telupit, saya jalan kaki sampai Kampung Pitas, Kampung Sungai-Sungai, Kampung Pitas, Kota Marudu. Saya jalan kaki ikut jalan tu. Jadi kalau orang Sabah, kalau saya sebut ni, dia boleh terbayang. Wih, kawasan tu tuan lalu. Jadi fikir-fikir ni lah. Okay. Pegawai dekat Kem Desa Pahlawan kan dulu. Ya betul-betul dulu lama dah ni. Jauh 100 komen tak baca lagi, sabar kan. Dia banyaknya komen. Macam mana saya nak baca ni? Kalabakan, Serudong, betul. Tuan, Bigfoot wujud tak? Cerita pasal Bigfoot ni ada satu benda yang lawak lah pada kami. Okay. Bigfoot ni dulu pernah kecoh tau dekat Kota Tinggi. Bigfoot, okay? Tapi tu sebenarnya bukan Bigfoot. Itu adalah geng-geng sniper tengah buat latihan. Tengok kan video yang saya pakai baju sniper, saya jual kopi tu kan. Jadi saya pakai baju rambut-rambut tu, daripada tu semua kita pun jalan senyap kan. Ya ingat kan. Saya pakai baju sniper tu, baju rambut-rambut tu kan. Lepas tu bila kita jalan dekat tepi kampung, masuk ke hutan tu, terjumpa orang. Bila terjumpa, kami tengah latihan, kami senyap je. Sebab bukan lebih bising. Orang kampung lari kan. Lepas tu masuk berita, kata orang kampung jumpa Bigfoot. Tu bukan Bigfoot, itu geng kami. Tu cerita dia. Okay. Buat macam mana latihan kan, tengah kursus, tengah apa semua tu. Okay, ni apa dia ni? 2006 tuan pernah buat pameran kat Nabawan tak? Sebab banyak askar komando dulu masuk kampung Nabawan. Ya 2006. 2006 saya tak ada lagi. Saya 2007 baru sampai. Saya sampai dekat ni. Saya sampai dekat Sabah. Saya duduk sampai 2000 awal 2012. Okay. Assalamualaikum tuan, cerita balik tentang ganti tugas operasi yang tuan buat surau tu. Oh ya, itu saya dah tulis itu, yang pasal jin Islam solat dengan saya tu kan. Nak cerita balik kah? Sebab pada saya tu biasa je, tapi okey lah. Saya pun tak ada kesempatan nak pergi melawat gitu. Nanti ada rezeki saya nak pergi balik tempat tu, membawa kenangan lama.
Kenangan lama. Cerita harta Jepun tuan, biarlah harta orang, bukan harta kita. Betul tak? Tuan, saya OC radar masuk pasir Intel sir. Ingat lagi tu? Oh, ingat. Ingat. 165. Kan? Ingat. Okay. Tuan, masalah dah tu tuan terlibat tak? Ish, saya tak tahulah nak jawab macam mana kan. Kalau kita kata ya pun tidak, kalau kita tidak pun tidak. Sudahlah. Tak berani nak cakap ya. Kan? Masalah dah tu saya tengah tidur kot. Tidur. Tak baik. Benda-benda dah lepas, biarlah lepas. Kan? Cerita lah. Nak dengar ke cerita yang tu? Lah. Cerita dekat rumah pegawai kat Sandakan tuan. Itu dah berapa kali cerita tu. Itu yang, yalah, duduk kat rumah jin. Buat macam mana? Rumah tu rumah setan, rumah hantu. Duduk. Itu je. Mana satu nak ni? Nak yang cerita dekat apa ni? Dekat operasi yang jumpa jin Islam tu ke? Ataupun yang dekat rumah pegawai ni? Banyak dah cerita saya cakap tu. Cerita belajar nombor ekor tu tuan. Oh, yang tu kenangan pahit lah. Gunung Jerai tuan, Gunung Jerai. Okay, saya tengok sekali lalu lah. Dah tu saya tak mau cerita. Tak boleh cerita. Macam ni guys. Ada benda kita boleh cerita secara open. Saya tengok ramai yang bekas-bekas lah tu yang cerita pun diorang dah buka. Dah okey lah tu. Diorang boleh cerita okey lah tu. Pada saya okey je. Betul lah tu. Kan? Ada perkara-perkara yang kita tak manis lah nak cerita dalam live. Takkan kita nak berbangga, oh aku dah bunuh orang. Itu bukan satu cerita yang bagus. Kan? Sebab sebenarnya orang-orang yang buat kerja, kan, dia tak bangga tau. Tak bangga. Tak ada kebanggaan dalam hidup kita ni yang pergi sonok-sonok melukakan orang, cederakan orang, bunuh orang. Itu bukan satu benda yang membanggakan. Kan? Tanyalah pada polis-polis yang buat special op. Tanyalah pada tentera-tentera yang buat special op. Benda tu bukan satu perkara yang nak dibanggakan. Kalau boleh tak nak cerita pun. Okay? Sebab tu saya elakkan lah. Tak apalah, saya cerita-cerita hantu lah. Dah korang suka cerita hantu lagi bagus. Betul tak? Okay. Okay. Ramai orang kata suruh cerita. Okay, saya cerita balik. Cerita dia dekat Empangat Ahning. Ni ada orang rekod lah ni. Confirm ada orang rekod. Lepas tu nak bubuh kat TikTok dia. Tak apalah, bolah. Kan? Saya dah tahu dah. Setiap kali saya buat live ada je orang rekod. Tadi cerita gajah tu pun confirm ada orang rekod. Tak apa. Halal. Tapi pastikan bila letak cerita tu, kan, letak cerita dekat anda punya TikTok ke anda punya tu, pastikan benda tu jangan separuh-separuh. Biar cerita tu penuh. Okay. Ini saya ulang balik lah. Waktu saya operasi tahun 1999. Ini 1998. 1998. Ya. Betul. 1998. Lama sangat dah guys. Tak ingat lah. Okay. Saya masih lieutenant muda. Unit saya waktu tu Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja yang berada di Kota Baru. Dulu saya ni kira abang handsome lah. Lieutenant muda bujang. Duduk dekat Kelantan lah. Aduh. Nak kata gapo kecek Kelantan kita. Abang terak ni memang handsome. Dululah. Jadi operasi. Masuk operasi. Yelah budak lagi saya waktu tu berumur 21 tahun. Masuk operasi kena dekat Empangat Ahning. Saya punya platoon kena kat Empangat Ahning, hujung masuk dalam tu. Lepas tu naik bot dah masuk lah, ambil alih. Waktu ambil alih tu, kami ambil alih dengan pasukan dulu gilir-gilir. Askar Melayu sekali operasi, keluar, ranger ambil alih. Lepas tu masuk balik, Askar Melayu, lepas tu ranger, tukar-tukar macam tu.
Dia buat rotation lah satu Malaysia. Jadi waktu ambil alih tu, saya dapati bahawa pos yang saya duduk tu, dia buat macam pondok-pondok kecil yang daripada pokok-pokok balak, batang-batang balak tu dia buat dinding, lepas tu buat bumbung dengan balak kan. Dan juga ada tempat ruangan, dia buat macam satu pondok kecil untuk dapur. Kat dapur tu waktu saya dah ambil alih, saya tengok dekat situ ada tulang labi-labi, tulang monyet, apa semua ni. Saya tak kata apa kerana orang yang sebelum saya tu adalah orang non-Muslim, okay? Memang makanan mereka, kita tak kata apa-apa, okay? So kami askar Melayu, semua sekali Melayu dan Islam ambil alih. Saya bagi tahu sebagai arahan pada anak buah saya, kan, ni bagusnya askar. Anak buah pun walaupun lebih tua, lebih pengalaman, tapi mereka tak setia lah. Okay, jadi saya bagi tahu, kata okay, semua sekali pasang hammock, jangan duduk dekat dalam pondok-pondok tu, biar dulu, kan. Dan petang tu, lepas kami dah selesai, dah duduk situ, geng-geng yang lama dah balik, saya ambil garam, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, tak ada apa pun, ayat Al-Quran, saya tabur dekat tapak tu lah, dekat tempat kami tu, tabur dekat dapur tu kami tak mau pakai sebab banyak benda binatang najis kat situ, ada babi hutan punya tulang kat situ, jadi kami tak mau pakai, kami tak nak masak kat situ. Tengok tu, live visibility restricted. Saya dah cakap dah, benda macam ni tak boleh cakap. Live visibility restricted lah guys. Your life is not eligible for recommendation and restricted in search result because it may contain content that manipulate user engagement such as follow to follow. Saya pun tak faham. Okay, saya ambil garam, saya ni. Okay, bila kita bubuh, tak ada apa tu, itu petua zaman-zaman dulu. Petua zaman-zaman dulu. Kan? Lepas tu saya pun malam tu tidurlah. Malam tu hujan lebat hujan, ya Allah, lebat selebat-lebat alam. Yang bestnya bila saya tengah hujan ni, kita duduk bawah kemah kita punya hammock kan guys, ni atas bukit tau, atas bukit, okay? Ni bukit, kita duduk atas ni, nak tahu tengok apa? Tiba-tiba air jadi banjir. Yang itulah yang saya paling pelik. Banjir macam mana? Air naik tinggi ni. Saya pun pelik. Macam, bang, kalau hujan turun, dah tentu air tu akan mengalir ke bawah kan? Dia takkan bertakung. Ini banjir. Mana datang air? Kat situ pelik yang pertama lah. Wasallah, mana saya tahu. Kan? Besok pagi je, hujan melebat, takut saya dengan peting, apa semua, saya takut. Kan? Besok pagi bila saya bangun, anda tahu apa berlaku? Semua periuk-periuk, tulang-tulang yang ada tu, yang ditinggalkan apa semua ni, bersih. Hanyut. Itu saya pelik. Tak ada dah. Tak ada. Demi Allah, kami satu pelatun, kami pun tak tahu macam mana benda kejadian tu berlaku. Start tu yang saya pesan, saya terasa lah tanah yang saya tengah duduk ni ada keberkatan ke apa ke, saya tak tahu. Saya bagi tahu dekat saya punya sarjan saya pun dah pencin, Cik Hafizi tu. Waktu tu dia sarjan, RSM Setedat tu. Saya beritahu, Cik, jom kita buat surau. Kan? So kami pergi tebang buluh apa semua, buat surau. Bukan surau macam mana, surau cara ni lah. Buluh tu kita belah, lepas tu kita buat lantai, lepas tu bubuh tiang dia, buluh semua dengan buluh. Lepas tu dia punya bumbung tu kita kait, ambil pokok, kita kait kan. Kita sulam, buat tu alamat macam buat daun nipah tu kita buat.
Itu je. Simple je. Ya? Buat yang penting boleh solat atas tu. Itu je. Okay. Okay? Buatlah surau. Tu cerita dia. Dan waktu saya ambil alih, yang sebelum saya bagi tahu, kata mereka selalu kena kacau kat situ. Ada kena itulah, kena inilah, ada kena macam rasuk sekejap lah apa semua. Tentera yang sebelum saya lah. Tapi selepas kejadian yang air dah hanyutkan semua sekali tu, sebab tu saya letak ni. Lepas tu bila kebetulan, ni nak cerita ni, kebetulan lagi 3 hari nak masuk, lagi seminggu lebih nak masuk bulan puasa. So kami tahu dah kami akan puasa sebulan dalam hutan bersama raya lah. Sebab operasi 2 bulan kan. Okay, jadi bila dah mula buat surau tu, kami tinggalkan, kami pergi masuk terus lah, packing barang masuk hutan. Waktu masuk hutan tu, kejadian pertama yang pokok balak tumbang tu, ingat lah saya cerita yang pokok balak tumbang yang kami hampir mati satu section tu, dalam 10 orang tu, yang saya bermimpi malam tu, besok paginya saya pindahkan semua sekali. Elok-elok kami pindah, pokok balak tu tumbang. Ingat tak kisah tu? Kejadian tu waktu tu. Ya, okay. Balik daripada yang selepas minggu kami sudah berada dekat tu, jadi nak masuk bulan Ramadan, kami patah balik ke tempat yang asal. Ke tempat yang ada kami buat surau tu. Okey, pondok-pondok yang pokok yang dibuat daripada balak tu, kami dapat laporan daripada doset, OC suruh bakar sebab batalion yang masuk operasi sebelum kami, ada seorang tu meninggal dunia kena kencing tikus. Dia kena kencing tikus. Maksud dia dekat pondok-pondok tu ada tikus-tikus, dia gigit tempat yang kita simpan beras, lepas tu dia kencing kat situ, lepas tu dia makan, dia kena apa nama tu dalam bahasa saintifik, kencing tikus tu, Allahu Akbar. Dia kena tu, dia demam 5 hari terus meninggal dunia. Jadi kami diarahkan untuk bakar, jadi kami bakar. Laptop superior sosis, macam tu lah, lebih kurang lah. Terima kasih. Okay, lepas tu bila kami patah balik ke surau tu, kami dah buat kan, so kami kemas bagi elok apa semua tu. Besoknya puasa, jadi malam tu adalah malam untuk kita ni lah kan, malam untuk sembahyang tarawih. So saya buat tarawih macam biasa kan, saya imam, saya punya sarjan jadi Bilal, dan juga platoon saya ada 2 section akan sembahyang belakang. Lebih kurang waktu tu kami dalam 10-12 orang ya. Yang lebihnya akan buat guard lah, yang buat kerja masing-masing lah, buat pengawal lah, itu sentry lah, macam-macam lah. So waktu malam-malam memang dah hutan ni, kita guna hanya ada pelita dan juga torchlight tak pakai lah. Torchlight mana boleh tahan torchlight 2 bulan kan, jenuh tukar bateri ya. So kita guna pelita lah. Pelita pun pelita minyak tanah, kita bawa sikit, itu saja ya. Pelita pun pelita buat sendiri daripada buluh lah apa semua kita buat sendiri. Semua buat sendiri, semua improvise kan, semua buat sendiri. Bukan pelita beli kat kedai, tak mahu dia kan, semua buat sendiri ya. Okay, lepas tu malam ketiga, besok puasa, okay, macam biasa. Malam ketiga, malam ketiga saya tengah solat, habis isyak, saya pun cakap lah, as-salatu tarawih, ni lah Bilal cakap lah, saya punya sarjan cakap, salatu tarawih rahimakumullah, salatu la ilaha illallah, tu semayang lah tarawih. Waktu saya mula semayang tarawih, Allahu Akbar, waktu saya baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, waktu saya baca Fatihah tu saya dah dengar dah, dekat dia punya kan, kami buat surau dengan buluh kan, dia punya lantai pun buluh, dengar bunyi perak. Dengar tu macam 50 orang. Sedangkan belakang saya ni ada 8 orang, 9 orang ni. Macam 50 orang. Saya dalam hati terdetik, ini mungkin geng-geng yang tak solat, yang sentri nak join sekali kot. Kita pun lah. Lepas tu kita baca Al-Fatihah sampai waladhdallin. Amin tu macam 50 orang punya amin. Bergema waktu tu, meremang bulu roma saya ni. Saya imam ni. Meremang bulu roma saya ni. Amin.
Saya punya tu saya terdiam. Aku nak baca surah apa ni? Apa benda tu? Lepas tu saya pun tak apa. Saya teruskan lah. Baca. Kan? Baca. Lepas tu bila sampai Allahu Akbar. Memang dengar. Kan? Lepas tu bagi ni bau tarawih berakaat 2 rakaat pertama ni. Saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu saya punya sajam cakap fadlam minallahi wa ni'mah. Senyap sunyi. Seorang pun tak bercakap. Patutnya ya kita dah semayang dah 2 malam. Ya fadlam minallahi wa ni'mah. Masih sambung kan. Wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul tak? Ni tak ada, semua senyap. Saya tengah duduk tahiyat akhir. Dan duduk. Lepas tu saya pusing. Saya pelik kenapa diorang tak menyahut. Rupanya yang belakang ni anak buah saya semua pandang ke belakang. Semua pandang ke belakang duduk tengok. Lepas tu diorang pandang cara ada yang seorang tanya saya, Tuan dengar tak tadi? Lepas tu saya cakap dengar. Saya pun fikir dah hati saya. Benda baik. Naik apa? Benda baik. Lepas tu saya cakap, benda baik tak apa. Teruskan. Solat sampai habis 8 rakaat. Macam itulah. Bayangkan sampai habis 8 rakaat. Dah habis 8 rakaat tu, kami nak buat witir kan? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil lazi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu War-Ruh. Lepas tu sama apa? As-salatu witri tu rahimakumullah. Betul? Lepas tu kami bangun untuk sembahyang witir. Elok kami sembahyang witir je, saya imam kan. Allahu Akbar. Dengar pula bunyi tu yang keluar. Dia balik Mungkin dia sambung. Tak tahulah. Saya bukan tahu siapa dia tu. Saya habislah. Dah habis tu, kami pun pergi buat moreh kami style hutan operasi. Adalah kopi O, ration, lepas tu dengan biskut askar yang kerah. Tu moreh kami tu. Cicah lah, biskut askar macam kerah, orang panggil biskut anjing kan. Itulah. Malam tu semua senyap sunyi. Tak bercakap. Semua senyap. Lepas tu semua pakat duduk kat masing-masing punya masing-masing punya hammock. Kan? Saya pun tidur lah. Saya punya hammock tak jauh daripada surau yang kami buat tu. Dekat lah, lebih kurang 20 meter. Sebelah hammock saya ialah hammock saya punya juru radio set ni, jaga radio set semboyan duduk sebelah saya. Kan? Lepas tu saya elok tengah tidur, pukul 2 pagi. Saya punya radio set. Tiba-tiba saya buka mata, dia duduk berlutut dekat sebelah saya punya ni. Dia pegang. Tuan. Dia pegang badan saya. Saya bangun. Kenapa? Tuan dengar tu, Tuan. Saya pun dengar. Lah. Surau yang kami buat tu, kan kita pelita-pelita dah senyap dah ni dah kan. Nak jimat, mesti tutup semua. Gelap. Saya dengar orang tengah mengaji Quran. Jelas pula tu. Tengah mengaji Quran. Saya pun diam. Saya cakap pada dia, tak apa, benda baik. Kan? Biar ambil dia. Saya pun diam. Saya cakap pada dia, tak apa, benda baik. Kan? Biar ambil dia. Jumpa awak tak? Saya pun, sebab saya tahu saya dengar. Saya pun capai mana aku punya torchlight. Baik torchlight. Sebab saya dengar telinga dia kata, Fitri, boleh jumpa tak? Dia kata, okey. Saya pun, saya tanya, mana? Saya cuma cakap, mana je? Lepas tu dia kata, hujung. Saya pun diam. Kan? Saya pun pergi pakai kasut. Pakai kasut boot saya tu. Bawa senjata. Apa-apa jadi bawa senjata. Tak kira. Benda apa pun kita tak tahu. Bawa senjata lu. Cekah senjata lu. Kan? Kunci selamat buka saya siap. Kan? Wah. Lepas tu saya panggil. Guard. Pengawal. Sentri, mana sentri? Pengawal? Tu pengawal ada lah. Maksud dia ada tu. Lepas tu saya cakap, sekejap saya nak pergi sana sekejap lah. Saya pun keluar daripada kawasan tu.
gelap-gelap dengan suara-suara torchlight. Saya pergilah sampai dekat satu pokok ujung sana tu, dekat permatang tu, ujung sekali. Dekat permatang tu saya duduk tu, saya bagi salam, Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Lepas tu adalah kami sembang-sembang lah sekejap, bos dengan bos. Cuma dia cakap ringkasnya, saya tak perlu cerita lebih-lebih lah kan. Dia cuma bagi tahu kata dia ada kawasan dia kat belakang tu je. Oh, macam tu. Tu je lah. Tak apa, itu je. Lepas tu adalah sembang-sembang, itu je, sembang-sembang kosong. Lepas tu saya balik okey. Lepas tu besoknya tu kebetulan empangan Ning tu dekat dia punya, dekat empangan tu diorang lepaskan air sikit tau. Bila dia lepaskan air, jadi anak-anak sungai yang dekat ujung-ujung ni dia akan turun kan, dia akan turun sikit. Jadi waktu dia turun tu saya cakap dekat saya sajan, Jen, jom ambil ikan lah kan. Okay tuan, kita try tengok kan. Nampak muka dia tak payahlah, benda tu tak payahlah, takat tu je cukup lah kan bila saya jawab dia akan jadi soalan, lepas tu cukup takat tu je. Saya pun ada amanah yang saya perlu jaga. Saya ada perjanjian dan tu, nanti kat akhirat ni saya jumpa dia balik. Dia jin kan, kat akhirat ni saya jumpa dia balik. Kat padang mahsyar kan manusia, jin, batu haiwan kan semua berkumpul, apa dosanya kan. Cuma bersembang baik-baik itu je. Dia okey. Dia bos gitu kan, itu je. Jadi bila tu letaklah letak pukat. Semua hidup saya tak pernah tengok lah ikan sebanyak tu, 2 guni ikan. Punyalah banyak. Lepas tu buatlah selepas daripada kejadian jumpa tu lah. Lepas tu alhamdulillah lah, kami punya rezeki murah. Ni pengalaman lama ni. Waktu tu saya budak lagi, umur 21 tahun waktu tu, budak lagi saya kan. Hebat ke saya? Tak, mana hebat. Semua orang boleh. Kita semua khalifah kat bumi ni. Semua, awak, saya, kita semua sama je kan. La fadlu arabi ala ajmi illa bittaqwa. Tak ada bezanya manusia di antara kaum tu dengan kaum ni, kaum Arab dengan kaum kulit hitam ni. Maksud dia berbeza antara kita kecuali takwa. Tu je beza dia. Yang lain semua sama je. Okay? Itulah. Dah. Saudara-saudari minta cerita, saya ulang kisah tu lah. Kan? Kalau pergi dekat, saya dah kisahkan itulah, nantilah bila dah tua-tua, tidak ada cucu kan. Mungkin kalau cucu-cucu tanya, mungkin saya boleh bercerita lah. Kalau saya masih hidup. Kalau saya masih hidup kan. Kata, Tok Wan pernah ni nak? Cerita lah. Macam tu ya. Apa pun yang kita lalui, apa pun yang kawan-kawan, sahabat-sahabat lalui, sebenarnya saya bagi tahu macam ni lah. Kisah hidup saya, banyak kisah-kisah hidup saya tak hebat mana pun. Okay? Yang hebatnya, semua kita hebat. Okay? Semua hebat. Okay? Yang pentingnya bukan kisah tu. Kisah tu ramai orang yang lebih hebat. Ramai orang ada kisah-kisahnya lebih dahsyat. Tapi yang pentingnya adalah apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah tersebut. Kalau sekadar anda dengar saya solat dengan jin, lepas tu saya bersembang dengan bos dia, apa semua tu, takat tu je. Anda patut sedar bahawa Tuan Fitri umur 20, 21 dah macam tu. Maksudnya apa? Tanamkan pada diri tu, aku ni khalifah. Kita semua khalifah. Kita bertanggungjawab pada bumi kita. Kita lah panduan kepada semua makhluk-makhluk lain. Macam tu. Tu takkan perangai kita sebagai khalifah, kita nak tunjuk perangai huduh. Takkan, faham tak? Benda-benda macam tu lah. Mesti ada kita punya pengajaran di atas setiap satu kisah hidup kita tu. Sedangkan kisah hidup tu sebenarnya, ramai orang kisah hidup lagi dahsyat daripada saya. Tak penting pun kisah hidup tu. Okay? Apa ni? Nak tanya apa lagi ni?
Rumah puaka tuan. Allah. Takkan kisah cerita hantu pula malam-malam ni. Aduh. Dalam ni ada kot saya punya anak-anak buah daripada 22 RMD dulu. Sandakan. Ada tak? Ada tak dalam ni? Kes lemas aning tuan. Yang 13 orang mati tu kan? 13 orang askar mati naik bot nelayan darat. Lepas tu bot tu tenggelam. Kan? Takdir. Lepas tu yang semua sekali kena buka tali kasut kalau naik bot. Sebab kasut askar bot kan berat. Kes tu lah. Saya tahu kes tu. Kan? 13 orang kan? Naik bot tu pun bot kayu lah. ...24 RMD tuan OCA company. Betul-betul. Kalau 24 RMD saya OCA tapi sekejap je kan. Dalam 2 bulan. Lepas tu saya kena ditarik jadi team project kan. Di project sniper dengan recon. Tuan, orang minyak masih wujud lagi ke zaman sekarang. Makin dekat selagi saudara-saudari, ingat ni je ayat ni. Selagi Dajjal tak keluar, selagi itulah makin lama makin banyak. Sebab Dajjal dialah puncak. Puncak fitnah, puncak sihir, puncak kejahatan. Dajjal. Jadi daripada zaman dulu sampai sekarang, makin lama sihir makin kuat, makin banyak. Puncak dia kat mana waktu Dajjal keluar. Jadi kalau makin orang tanya, makin banyak orang kena sihir, memang betul. Guys, Ustaz Syafiq Prai, Ustaz Perubatan Al-Idrus, senarai menunggu dia 70,000 orang. Itu baru satu pusat rawatan. Senarai menunggu untuk berubat dengan dia, orang panggil berubat lah, bahasa kampung kan. Ataupun merawat dengan dia, 70,000 orang. Itu baru satu pusat rawatan. Bayangkan yang pusat rawatan lain lagi. Itu membuktikan bahawa sihir makin lama makin banyak. Apa lagi setakat orang minyak bersepah. Manusia makin lama makin teruk. Ingat ayat saya, selagi Dajjal tak keluar. Kerana di situlah puncak segala kejahatan. Clear? Dapat saya pun tak mau lama lagi, 10 minit kita end live. Lihatlah apa nak tanya apa lagi ni. Gunung Ledang. Waalaikumsalam. Gunung Ledang saya tak mahir. Dan saya takkan tu. Sebab ada orang-orang lebih mahir tentang Gunung Ledang. Biarlah mereka yang menjalankan cerita tu. Ya? Clear cerita harta tinggalan Jepun tuan. Tak mau cerita. Nak buat apa cerita? Itu harta bukan harta kita pun. Bukan kita punya. Jangan ambil benda bukan kita punya. Tuan, ada tak ayat yang perlu amal untuk yang selalu kena sihir? Saya tak ada ayat. Saya cuma ada amalan. Itu pun kalau Allah kata, kamu kena. Kena juga ya. Jangan sebut, aku baca ayat ni, confirm tak kena. Kalau Allah kata kena, kena juga. Semuanya pulang pada Allah. Betul? Nabi Muhammad pun kena sihir. Para sahabat pun kena sihir. Tapi itulah dia punya ujian dia untuk melayakkan dia masuk syurga. Ya? Menaikkan darjat seseorang. Amalan dia Al-Maksurat. Tak kisahlah surah ke kubra ke, bacalah hari-hari, insyaAllah. Tak kerti baca, buka dekat-dekat tu, dengar hari-hari sampai boleh hafal. Ginger, nak tanya tuan, okey ke kalau kita beli tilam terpakai? Tak ada masalah. Tak ada beza macam kita tidur kat hotel. Hotel tu tilam terpakai. Satu hari berapa kali orang pakai? Kan, setiap malam ada orang terpakai. Kan? Pernah singgah Batu Punggol Sepulut tak tu tak puan? Saya pun lupa lah. Tak pernah ingat lah. Kan? Banyak sangat.
Tuan asal mana macam mahir belah Kedah je? Tak, saya merata-rata. Merata-rata. Saya memang mak ayah saya askar. Jadi saya lahir pun kat Johor. Adik-beradik saya lahir merata-rata. So kami pindah Kedah. Lepas tu saya pula masuk askar. Lagi merata-rata. Kan? Jadi pusing lah. Dah habis pusing Malaysia dah. Dan kawasan, tengoklah pengalaman merata-rata lah. Nak cerita pun tak tahu. Kalau jumpa binatang buas, baca ayat Sulaiman tu boleh ke? Boleh. Ikan jamu ratu Melayu boleh. Apa pun boleh. Dengan apa pun boleh. Nak azan pun boleh. Nak apa pun boleh. Nah? Anak saya kerap masuk hutan untuk collect sampling. Pernah ada yang bagi salam di tengah-tengah malam. Oh, betul. Bagus. Tuan, ada orang cakap masa drive kereta tak boleh buka surah Yasin dan Ruqyah. Kenapa? Kenapa? Setahu saya, baca. Kecuali kalau anda ada sakar lah. Waktu drive tak boleh buka surah Yasin, buka lah bang. Nak buat loudspeaker kat atas tu, macam jabatan penerangan pun boleh. Kan? Buka surah Yasin, surah Ruqyah. Daripada anda leka dengan lagu-lagu yang bercinta-cintun membuatkan anda lupa pada Allah. Saya bukan ustaz. Tapi benda tu betul kan? Kan? Buka lah surah Yasin ke Ruqyah ke apa ke. Waktu kita bawa kereta, insyaAllah tiba-tiba kereta tu accident. Gergang, na'uzubillah. Gergang mati. Amalan terakhir beliau sebelum mati kat buku catatan, memandu sambil mendengar surah Yasin. Kan sedap bunyi tu. Betul tak? Ini tengah-tengah bawa kereta, aku cinta padamu. Ataupun duk nyanyi ke Fiona, terciptalah irama, gergang. Amalan terakhir beliau dalam hidup ialah menyanyi lagu. Betul tak betul? Siapalah duk mengajak kata bawa kereta tak boleh bawa, tak boleh buka Yasin ke apa ke. Tak ada masalah. Kan? Tu macam saya beritahu, kecuali lah kalau orang tu ada sakar ke, ada apa ke, setan ke apa, memang dah ni. Dia buat tu lagi bawa kereta, tahu-tahu dia merasuk ke tak pasal-pasal lah, betul lah. Itu je. Ya? Apa maksud terhidu bau kasturi? Maksudnya anda ada kasturi kat keliling anda. Tuan nak tanya, kalau badan hari-hari alergik, ada daun ke akar yang boleh jadi ubat ke? Alergik ni Farhan melibatkan darah ya, dan genetik ya. Minta maaf, saya tak pandai bab tu. Cerita sikit kawasan Royal Belum, dengar kata ramai tak boleh, orang awam tak boleh masuk. Sekarang Royal Belum dah terbuka. Semua boleh masuk dah. Kecuali kawasan operasi yang kat jauh-jauh tu. Tuan, pasal berhenti rokok. Ya, saya dah cerita dah tadi. Salam Tuan, buka cerita orang Melayu dengan ilmu laduni yang akan digunakan di perang akhir zaman. Sahabat, ilmu laduni sebenarnya bukan ilmu. Ilmu laduni adalah anugerah yang Allah berikan di atas amalan-amalan, di atas kasih sayang Allah. Itulah laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang tidak dipelajari. Kita tak belajar, tapi Allah buka daripada khazanah Allah. Nak sampai ke tahap tu jauh lagi lah. Orang-orang macam kita ni yang penjenis pukul 2 pagi duduk tengok TikTok lagi ni, jauh lagi lah perjalanan kita ni nak sampai ilmu laduni ni. Kan? Jauh. Kan? Tapi kalau bertanya, itulah dia. Kita ni Allah dapat, kalau Allah pandang kita sebagai tiap-tiap hari, Allah pandang kita sebagai, oh dia ni bagus ni. Ni makhluk hamba aku ni, nama dia Fitri ni, dia ni bagus ni. Dia orang mukmin. Allah pandang kita macam tu pun kita dah besar, dah besar dah rasa. Belum mendapat kasih sayang Allah lagi. Allah pandang kita macam tu pun okey dah. Jangan Allah pandang kita, dia ni Fitri ni munafik, ataupun musyrik, ataupun fasik. Betul tak? Kita ni kalau Allah pandang, Allah bagi pandangan pada kita dengan dia kata Allah terima kita sebagai orang mukmin pun, orang Islam pun, kita dah besak tuah dah, kata orang Kedah panggil. Besak tuah dah. Apa lagi nak sampai ke tahap ilmu laduni tu, jauh lagi lah.
Jauh lagi. Kan? Ya. Okay? Guys, kedua boleh tak kita sambung? Saya faham 1000 mata mandang, 1100 mata mandang. Kan saya minta izin untuk saya end live kerana saya dah keletihan. Dan tadi pun buat live waktu berniaga sama 2 jam. Ni pun saya live teman sebab saya pegang janji. InsyaAllah ada masa lagi saya live lagi. Mungkin besok malam. Kalau badan saya segar, saya buat live lagi. Boleh Dan kedua ni minta izin untuk saya berehat. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya sihat juga. Kalau apa-apa yang saya kongsi tadi tu rasanya menyakitkan hati ataupun saya minta maaf. Kan? Saya juga minta maaf kalau saya ada apa-apa buat salah pada sesiapa. Kan, saya orang biasa, saya banyak masalah, saya pun banyak juga silap-silap saya. Janganlah puja saya, janganlah kata orang jangan kagum pada saya. Tak layak pun, Allah aja. Dengan Rasulullah yang kita layak, yang lebih tak ada. Okay? Okay. Macam saya tulis dekat bio, semoga semua kenalan yang ada kita kenal ni sekarang ni dekat dunia ni, kita doa solusa jadi apa? Jadi jiran-jiran dekat dalam syurga. InsyaAllah. Boleh Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.